Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا وقروتنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه والتابعين وتابع التابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Baik, Ustaz Hamdan selaku dia bukan moderator, dia penceramah. Dia menyebut nama moderator ke apa, tapi saya anggap dia sebagai penceramah. Tak boleh, moderator ni pemudah cara. Mudah cara bagi kawan lain, tak apa. Dia penceramah juga. Lepas ni saya akan tanya dia balik. Dia tanya kita tanya dia balik. Datuk Pengurusi Surau An-Najah Timbalan, seluruh kepimpinan ahli jabatan kuasa lah. Pertama-tama dan selamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya kita malam ni kita forum ini sebenarnya kaedah yang satu saja, taman syurga. Kita nak taman syurga. Sebab amalan ini ialah amalan Nabi. Amalan nak cari ilmu dalam bentuk apa juga itu kerja Nabi-Nabi, kerja para rasul. Rasul yang buat kerja ni. Sebab tu tak ramai orang boleh buat kerja ni. Ini kerja rasul. Maka yang meneruskan kesinambungan kerja Rasul, maka sudah pasti besarlah syafaat dia nanti yang ada balasan. Begitu juga orang yang meraihkan majlis yang Rasul suka. Rasul suka. Rasul seronok. Kalaulah ketika ini ada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana bainana al-habib", tak ada jadikan satu lagu, walaupun dia bukan ahli nasyid yang menyanyikan laukana bainanal habib, tapi dari segi maknanya, andainya engkau masih ada ya Rasulullah. Kita kena buat andaian macam tu. Kalau dia masih ada pada ketika dan saat ini, dan kita berserawak, tadi kita berserawak ingat sebagai tanda ingat kasih kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti dia akan rasa seronok, rasa gembira. Kerana kita tak pernah tengok Nabi. Kita tak tengok dia. Para sahabat tengok Nabi. Duduk hari-hari duduk main dengan Nabi. Abu Bakar selain rumah aja. Sahabat-sahabat dekat dengan Nabi, tengok kerenah Nabi, tengok apa ni akhlak Nabi, semua tengok Nabi. Nak tengok. Mana bila dia tengok Nabi, dia tengok ya Allah, Muhammad ni tak padan dengan orang susah, daripada kecil lagi telah pun diuji, ayah mati, mak meninggal, tak ada yatim piatu, duduk dengan tok, dengan pak saudara gitu je. Maknanya orang susah, Nabi ni orang susah. Tiba-tiba dia mengajak satu agama yang dinamakan Islam. Ini nak bentuk masyarakat Rabbani ni. Jadi sahabat pakat tengok, dia tengok oh macam ni Muhammad, macam ni. Kita tak pernah tengok Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi, tiba-tiba kita beriman dan percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang hebat? Para sahabat dia tengok. Tuba liman yarani wa amanna bi, wa tuba liman lam yarani wa amanna bi. Berbahagialah bagi mereka yang tengok aku dan beriman dengan aku. Dan berbahagia jugalah bagi mereka yang tak tengok aku dan juga beriman dengan aku. Maknanya sahabat berbahagia bila Nabi kata tuba, bahagia ni yang Nabi jamin. Nabi jamin. Bahagia ni bukan harta. Bahagia bukan kaya. Bahagia bukan pangkat yang tinggi. Tak. Bukan. Bahagia ialah ketenangan jiwa. Hati yang tenteram, jiwa yang tenteram, itulah kebahagiaan yang sebenar. Yang kita cari sebenar. Bukannya kaya. Kaya pun tak bahagia. Pangkat tinggi pun tak bahagia. Jadi bahagia sebenarnya ialah bahagia hati. Ketenangan yang kita dapat. Hasil daripada mana? Hasil daripada yang diajar oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Rasul nak ajar, dia membina masyarakat jahiliah itu daripada sembah berhala, daripada orang yang mencuri merompak, daripada orang yang merogoh bunuh anak. Semua kerja jahiliah tu Nabi ubah sikit. Sebab itu Nabi datang ini sebagai rahmatan. Dia sebut rahmatan lil alamin. Bukan hanya kita, tetapi pokok kayu, binatang-binatang, rahmat lil alamin, semua yang ada di alam jagat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi rahmat. Memberi rahmat ni kasihan. Kasih sayang. Bila pokok kayu pun tunduk sujud kepada Nabi. Binatang-binatang apa lagi? Manusia. Siapa saja yang melihat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi pergi berdakwah kepada dia, dia akan Islam. Cuma tinggalnya pak saudara dia tak ada Pak saudara ni bahasa kelah pedang. Tengok dah anak saudara baik tak ke mana. Kita memang perangai manusia ni. Kita dengan orang yang paling dekat dengan kita ni, kita susah. Susah macam mana? Kalau kita kata Ustaz Dan, kita kenal Ustaz Dan. Dia pun nak jual kereta. Oh, Ustaz ambil kereta saya. Takkan ambil kereta Ustaz Dan. Sanggup pergi beli kedai lain. Walau kereta tu tak tahu siapa owner asal. Tak naknya. Mau beli kereta siapa? Kereta Ustaz Dan. Kita nak hak lain. Sebab tu dalam keluarga dia, pak saudara dia tak nak. Tok dia tak nak. Walau dia tahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pembawa risalah Allah Subhanahu wa taala. Pembawa risalah dia tahu. Dia tahu anak saudara dia ni digelar Al-Amin. Seorang yang amanah. Orang mana nak musafir, nak pergi berdagang dan sebagainya, dia akan cari Muhammad untuk simpan barang. Sebab dia tahu kalau barang tu RM100, balik daripada musafir 3 bulan akan datang, RM300 juga ada. RM300 juga ada. Dia tak akan kurang. Dia tidak akan khianat kepada apa-apa perjanjian yang diamanahkan kepada dia. Sehingga dia digelar Al-Amin. Tapi bila datangnya Islam, bila disebut ini ajaran aku yang ajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semua pecah. Semua tak nak terima Islam. Di kalangan ahli keluarga. Tapi orang lain, Abu Bakar, Sayyidina Ali, itu di kalangan kanak-kanak yang awal, mereka awal menerima Islam. Baik. Maka akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebagai rahmat. Rahmatan lil alamin, sebagai nak kita sebenar bahasa idola, guna Nabi idola tu dia tak apa betul sebenar. Ya, idola ni dia macam pemain bola, pelakon tu boleh idola. Rasulullah sallallahu ini bukan idola biasa-biasa, bukan. Sebab dia al-bashar laisa kal bashar. Dia manusia tetapi dia tak sama dengan manusia yang lain. Dia makan sama dengan kita tapi tak sama apa yang dia makan dengan kita makan. Beza. Sebab tu disebut dia al-bashar laisa kal bashar. Manusia tetapi bukan manusia biasa. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak dia dalam perut mak lagi, bukannya selepas dia terima wahyu di Gua Hira baru dia jadi nabi, tu barulah Allah jaga, tak. Ada alam ni pun sebab ada nur Muhammad. Adanya cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barulah ada alam ni. Terciptanya alam kerana adanya nur Muhammad tu dulu. Bukannya kerana ada alam ni marilah bubuh nabi kita Muhammad, tak. Awal lagi, sebelum dijadikan segala-galanya, dialah yang Allah ciptakan seawal dulu. Itu kaedah dia, kena faham yang tu. Kena faham elok-elok bahawasanya dia ini sebagai rahmat ke sekalian alam. Tak kira jin ke, manusia ke, pokok kayu ke, haiwan ke, itulah Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Sebab tu Allah sebut rahmatan lil alamin. Engkau diutus ni ya Muhammad, rahmat kepada sekalian. Bukti dia di padang mahsyar, semua nabi-nabi takut, tercengang nak jumpa dengan Allah Ta'ala bila kita didilaykan oleh Allah untuk hisab. Siapa yang jumpa dengan Allah? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Sehingga Nabi Musa pun minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, engkau jadikanlah aku umat Muhammad. Tak boleh Musa no? Tak boleh. Engkau bawalah, pimpinlah rakyatmu, dan Muhammad akan pimpin rakyat dia. Nabi Musa bermunajat dengan Allah, minta supaya dia jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Rahmat dia, kita ni umat akhir zaman tetapi awal dihisap. Dipanggil awal lagi. Kita duduk bagi kat TNB nak bayar elektrik apa. Tiba-tiba ada kaunter satu buka panggil. Duduk depan sekali kita. Allah, tak ada. Masa zaman dulu tabung haji. Tabung haji sebelum dia dia buka cawangan di Bank Rakyat, Bank Islam, kena pakai buku berbaris nombor 1001.
Nombor sekarang baru 500, dah 1,001 nak ambil duit. Tiba-tiba manager bank apa tabung haji buka kaunter sebelah panggil. Cik, mai cik. Kita duduk depan sekali. Orang yang duduk sebelah ni kata Allah. Celaka potong queue dia kata. Kita tak potong queue. Bak manager buka kaunter baru, dia tengok orang ramai buka kaunter baru. Begitu juga bila perbarisan di mahsyar, setiap nabi ada panji-panji masing-masing. Pegang panji masing-masing dan belakang dia rakyat dia, umat dia masing-masing. Maka fa inni mubahim bikum bikasratil umam. Aku rasa bangga kalau aku ada rakyat umat yang ramai. Maka bertanding semua. Nak tengok siapa yang paling ramai. Maka yang paling ramai ialah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia dipanggil awal. Umat akhir diutuskan tapi dipanggil awal untuk hitung hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rahmat. Suatu kerahmatan. Sama ada nak ke mana itu terserahlah. Sebab itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat bukan kepada hanya untuk masuk syurga, tak. Syafaat dia satu, memberatkan timbangan. Ini jadi masyarakat Rabbani. Kita nak bina bentuk kita supaya jadi Rabbani, terdidik dengan didikan Allah. Nabi bagi syafaat, kita kena cari syafaat. Nabi beri syafaat untuk berat timbangan supaya boleh masuk syurga. Jadi pakak tengok apa amalan sunnah yang ada kepada Ustaz Dan. Nak tengok. Sebab Nabi SAW menyebut, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Siapa yang menyintai sunnahku, maka seolah-olah dia menyintaiku. Siapa yang menyintaiku adalah dia bersamaku di dalam syurga nanti. Dia akan duduk dalam syurga. Kenapa? Kerana dia cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila berhimpun di mahsyar nanti, dia akan tengok mana amalan sunni yang kita buat. Serbannya, air wanginya, suginya, jubahnya, makan tangan kanannya, makan yang dekatnya, semua diambil kira. Sebab kita suka akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu nak berat timbangan. Berat timbangan dia kira ambil hak sunnah. Ambil pahala sunnah, tengok. Kalau ada serban bagai sebaka, panggil apa? Tak ada. Serban ni. Bagai seberkah. Dia pun ambil letak. Tiba-tiba mereka mari. Ya Muhammad, tak boleh buat macam ni. Mu ambil serban mu letak atas timbangan. Orang dulu panggil daci, nak daci. Nak sebut daci takut nama parti. Daci lah, boleh ada name. Bila tengok berat, mereka kata, tak boleh ya Muhammad, ya Rasulullah, bukan, tak boleh. Allah kata, ya malaikat di'hu hadha yaumul Muhammad. Biarkan dia, wahai malaikat, hari ini hari Muhammad nak bersyafaat kepada siapa yang dia kehendaki. Hadha yaumul Muhammad. Ini hari Muhammad. Jadi siapa yang dapat syafaat ni? Iaitu orang yang memberatkan akan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi syafaat akan masukkan ke syurga. Syafaat pula darajah dalam syurga. Dalam syurga dia ada tingkatan. Level 1, level 2, level 3 macam rumah. Kalau atas sekali, mahal sekali, atas kot penthouse. Mahal tu lah. Penthouse mahal. Maka tingkatan. Syafaat Nabi lagi di situ untuk naikkan dia punya upgrade Ustaz. Apa saja buat kejut dah. Upgrade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 naik ke atas. Itu pun melalui syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana-mana mukmin yang masuk ke dalam neraka, syafaat Nabi tarik keluar, dia pun syafaat Nabi juga. Nak keluarkan. Kemudian rimitan dalam neraka untuk dipendekkan, sepatutnya duduk 10,000 tahun, tapi dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam tarik lebih awal, tinggal 5,000 tahun. Mungkin itu namanya syafaat. Ada banyak lagi syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berhimpun ni. Kita berhimpun walaupun tak lama mana sebab lama duk kapur. Tapi ada FB live. Ada harap-harap adalah rakam mereka apa berapa nak sebar ilmu Allah Subhanahu wa taala.
Sebab kita tak tahu bila lagi kita akan berjumpa dalam satu perhimpunan untuk ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh jadi ini perhimpunan terakhir kita sebelum kita menghadap Allah, dan dia sebagai bukti dalil cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sanggup tinggalkan sofa cantik kita kat rumah semata-mata untuk datang rumah Allah, untuk tidak lain dan tidak bukan untuk mencari redha kekasih Allah, iaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana terkandung dalam kata-kata Imam Ghazali, sidqul mahabbah fi salasati durubin, tanda cinta kasih yang sebenar itu ternukil dalam 3 keadaan. Apabila seorang an yakhtara kalami habibihi an kalami ghairihi, satu. Yang kedua, an yakhtaru ridha habibihi an ridha ghairihi, dan yang ketiganya an yakhtar majalisati habibihi an majalisati ghairihi. Terkandung dalam tu, siapa yang memilih kata-kata kekasihnya berbanding dengan kata orang lain, siapa yang memilih majlis yang ada disebut nama kekasihnya berbanding dengan majlis yang orang lain, dan dia memilih akan redha kekasihnya berbanding dengan redha orang lain, itu sebagai cinta yang sebenar kepada kekasih mereka. Kalau kita sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah 3 ini: kalamnya, redanya, majlisnya. Maka mana-mana yang ada majlis disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada pula kalam Nabi hadisnya, kemudian ada pula redanya, kita cari. Maka inilah majlis yang kita cari. Ini kita namakan forum. Sama juga majlis ilmu. Kalau seorang berdiri nama ceramah, kalau seorang duduk atas meja nama tazkirah, kalau seorang duduk atas minbar namanya khutbah, kalau seorang duduk baca talqin namanya talqin. Maksudnya tidak lain dan tidak bukan untuk mencapai darajah kita menjadi masyarakat Rabbani. Bila kita terdidik dengan Rabbani, barulah hasilnya rakyat yang berkualiti ke? Baru kualiti. Kita nak kualiti, tapi kita tidak dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita jadi jurutera yang belok, kalau kita jadi pejuang yang belok cari harta rampasan perang, maka mana yang berlaku pada zaman perang Uhud? Sebab harta, tinggalkan Nabi SAW dengan 11 orang tentera-tentera Islam yang lain. Yang lain semua berebut harta ghanimah. Sebab apa? Sebab harta. Ketika mana Nabi SAW berkhutbah Jumaat, tinggal Nabi wataraku ka qaimah dalam surah Jumaat. Tinggal Nabi kerana saudagar Syam bawa harta untuk diniagakan. Adakah kerana harta itu kamu sanggup tinggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga akhirnya Nabi sebut, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Dalam khutbah minggu lepas saya rasa ada. Dalam khutbah Jawi ada perenggan atas belah kanan. Tidak sempurna, satu pandangan. Yang kedua kata tidak beriman seorang yang tidak mengasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada anak, melebihi daripada bapa ibunya, melebihi daripada manusia sejagat. Maksudnya Nabi ialah orang yang paling kita sayang. Itulah maknanya terdidik dengan Rabbani. Automatically masyarakat itu, rakyat itu ada kualiti sebab dididik oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan kalam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jadi guru yang baik, guru yang soleh, kalau jurutera yang tidak rasuah, kalau dia jadi pejuang yang niat fi sabilillah. Tapi bayangkan kalau dia tidak dididik dengan didikan Rabbani, maka dia jadi jurutera yang korup. Kalau jadi pemimpin yang korup, kalau dia jadi rakyat yang berpaling tadah, menjual harta negara mungkin, menjual agama mungkin dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia tidak dididik dengan kalam Rabbani yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita buat macam ni tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mencari redha Allah melalui kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Maka kita jadikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah
hasanah. Ikutan yang baik dalam kehidupan harian kita seorang, mungkin dengan ahli keluarga, mungkin dengan anak-anak, mungkin dengan masyarakat, mungkin dengan negara, bagaimana dengan kepimpinan dan sebagainya. Maka kembali semulalah kepada ajaran yang sebenar, iaitu ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan kita semua semakkan di hati kita, sebagai dalam kehidupan nanti aku akan ikut segala apa yang dibuat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam semampu aku yang mungkin, kerana aku akan dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Wallahu a'lam. Sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagaimana yang dikatakan oleh Ustaz, sudah dari awal dikatakan di situ, baginda bukan ekor, baginda bukan idola, tapi baginda adalah qudwah hasanah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah ikutan kita dengan berbagai aspek, dari segi pengimarahan suratnya, dari segi pengisian masjidnya, dari segi kepimpinan masyarakatnya, dari segi pembinaan keluarganya, dari segi segala aspek yang Rasulullah tinggalkan kepada kita, itu yang patut kita ikut. Tapi orang kita pada hari ini, apa Ustaz? Sunnah orang lelaki yang paling dia seorang lelaki Ustaz. Ustaz tadi tak? Tak ingat lah. Tak ingat. Tak tahu tak? Saya tak ikut. Itu dia orang semua. Tapi bila mana tak kejut isteri malam berkiamat bersama, bila mana nak bantu isteri mendidik anak bersama-sama, kita berkira sebagainya. Begitulah kita bawa seorang wanita yang mana seorang ustazah, yang mana juga seorang ibu, bagaimana mereka merasai berdiri-dirinya sebagai seorang ibu, dan kita lihat juga ustazah di dalam masyarakat kita pada hari ini lah, kalau di Putrajaya ini suaminya bekerja, istri bekerja, istri pulang balik ke rumah, dan dia pas ini pula masuk di rumah pula pukul 11 dan baru dia boleh rehat, dan kadang-kadang dia berhenti, ya Allah benar yang kau ini, akulah basuh tinggal, akulah tanah sekolah, akulah anak-anak basuh sekolah, atas segala sampai satu tahap di rumah dia sempurna sangat. Aku ada dunia kau kadang-kadang yang tidak ada, kau yang suri. Jadi bagaimana kita nak ambil bersempurna dengan sambutan itu Rasul lagi. Kita nak lihat orang yang lebih hebat, yang mana orang yang hebat adalah ibu kepada Rasul Nabi Muhammad SAW. Tidak mana daripada awal kandungannya suaminya telah dijemput bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana dia bangkit, dia terus sehingga dengan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang pemimpin yang hebat dalam masyarakat, dan Allah sebagaimana yang dikatakan ketika berbeda dari membawa rahmat kesejahteraan. Dan kita tak lagi pada ibu kita pada hari ini yang hadir pada hari ini supaya mereka semangat. Bila mana dia sedang bercerita, dia tak berhenti bermain. Dia rasa semua akan menjadi sebagaimana wonder masa Nabi Muhammad SAW. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya-Allah selalu puji bagi Allah. Ya, Ustazah nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada pihak penganjur, subhanallah, dan juga kepada semua yang berada di sini. Segala puji bagi Allah sebab Allah memilih kita, memperjalankan kita di sini. Tak jalan pun, naik kereta, naik kereta, naik motor, subhanallah. Dan ada orang yang sihat, yang kaya, yang mewah, tapi tidak dapat mengunjungi taman-taman ilmu, tidak dapat dekat dengan Allah. Ada orang yang miskin, yang susah, yang diuji dengan macam-macam ujian, pun tidak dapat mengunjungi rumah Allah. Jadi kita dapat datang ke sini atas pilihan Allah. Tidak akan berlaku sesuatu melainkan dengan izin Allah. Dan izin Allah itu pula dalam keadaan Allah redha ataupun tidak redha. Itu kena fikir juga tu.
Ada orang yang salah konsep sikit. Ada Allah izin nak jadi jahat macam mana. Jadi lagi ni itu dah memang putus asa. Dan Allah akan ampunkan, Allah akan beri bantuan, Allah akan datangkan pertolongan kepada sesiapa sahaja yang berharap yakin sepenuhnya kepada Allah, tetapi tidak kepada orang-orang yang berputus asa atas rahmat Allah. Jadi ada perkataan-perkataan kita, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan perempuan, kakak-kakak, adik-adik, insya-Allah, ada perkataan kita yang boleh mencadar iman, yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada rahmat Allah. Tambah-tambah dalam kita nak menjadi seorang ibu, menjadi seorang wanita, menjadi seorang isteri, menjadi seorang ayah, subhanallah, banyak hal-hal yang kita perlu jaga, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, berbalik kepada apa yang Ustaz tanyakan tadi. Kalau kita lihat sirah, bagaimana kejayaan bonda kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mulia. Bagaimana dalam proses bonda Nabi tak banyak, dia tak banyak masa bersama Nabi, 6 tahun sahaja. Dalam tempoh 6 tahun itu, pasti mengapa Allah memilih Sayyidatina Aminah ini menjadi bonda Nabi, pasti ada sesuatu yang luar biasa bagi wanita ini. Bukan main-main pilih sahaja. Wanita cantik, wanita yang memang terhormat. Sayyidatina Aminah ini dikahwinkan Allah dengan siapa bapa Nabi? Lupa lah pula. Abdullah, ya. Bapa Nabi bernama Abdullah. Kita buka balik buku pelajaran waktu sekolah kecil-kecil. Saya tengok satu rancangan ni, dia pergi terjah-terjah orang nak tanya tentang sirah Nabi, tentang siapa nama bapa Nabi di kalangan masyarakat, di kalangan penduduk di Kuala Lumpur. Subhanallah, ramai tak tahu nama bapa Nabi. Tak ingat. Apa dia? Abdul Muttalib. Betul, bukan main-main. Siapa nama ibu Nabi? Tak ingat. Halimatus Sa'diyah ingat. Sebab tu banyak dalam buku saya ingatkan. Tapi ibu bapa Nabi selalu tak ingat. Jadi puan-puan, perkara pertama asas, kalau balik ni tanya anak kita yang remaja, pokok dah lupa, kena ingatkan semula. Sebab mereka ni banyak idola lain selain daripada ibu ayah Nabi. Dan selain daripada Nabi sendiri, Nabi tak jadi idola. Tidak dijadikan idola oleh anak-anak kita. Itu satu yang sangat menyedihkan. Kalau ada di bilik anak-anak, minta maaf saya cakap ya, kalau ditampal poster-poster artis-artis yang tidak bawa manfaat, kalau nak kata ekstrim tu, lebih baik minta ditanggalkan. Lebih baik minta ditanggalkan. Biarlah dalam keadaan bilik itu menjadi tempat keluar masuk di malaikat rahmat, menjadi tempat hidupnya jiwa anak-anak kita dengan agama, bukan dengan idola-idola yang tak bawa manfaat. Dia boleh hafal lagu tapi dia tak boleh hafal Al-Quran. Tak boleh. Sebab hati hitam. Jadi ibu-ibu kena perhatikan anak-anak. Anak-anak pun kena perhatikan juga. Bagaimana keadaan keluarga itu nak membesar menjadi anak-anak yang bagaimana. Jadi balik pada kisah tadi, Sayyidatina Aminah ini wanita salihah, wanita yang menjaga dirinya, maruahnya dan juga cantik. Dan Sayyidatina Aminah ini bukan orang biasa-biasa, main pilih-pilih dia tak ada, main-main ambil tepi jalan tak ada, tapi wanita mulia. Asas seorang ibu perlu jadi mulia untuk menjadikan anaknya itu juga mulia. Asas seorang ibu perlu sentiasa membaiki diri supaya anak yang dilahirkan itu dapat tumbuh membesar menjadi anak yang saleh-saleh. Ustazah ingat ya pesan guru Ustazah, bagaimana jahat pun anak tu, degil pun anak tu, bermasalah pun anak itu, perkara pertama ibu-ibu perlu lakukan adalah jangan putus asa atas rahmat Allah. Kemudian banyakkan taubat. Banyakkan taubat. Sebab taubat ini membersihkan diri. Kita nak jadi macam ibu Nabi tak mampu, tapi maksud daripada diri ibu Nabi itu adalah satu orang wanita yang bersih. Dan maksud kepada bersih itu adalah taubat. Sentiasa bertaubat, sentiasa menjaga diri. Saya bagi contoh yang paling ringkas Ustaz. Benda yang kecil tapi sebenarnya besar impak dia. Saya tengok ramai ibu-ibu kalau dia nak beli ikan, ayah-ayah pun kena perhatikan isteri. Ramai ibu-ibu dia nak beli ikan, dia nak beli sayur, dia pergi pasar misal kata, pakai baju tangan pendek, pakai baju t-shirt ataupun pakai baju ketat dan sebagainya. Maka dia pun pilih-pilih ikan, bawa balik rumah, masak dan sebagainya.
Asal, awal, asbab daripada pilih ikan dalam keadaan tidak taat perintah Allah, aurat terbuka, dia bawa balik hasil yang sepatutnya menjadi pahala. Dia masak, wanita masak ni banyak pahala, banyak khair, banyak keberkatan dia. Dalam satu masakan itu tak sama dengan kedai mamak masak. Dalam satu masakan itu ada kasih sayang. Dalam satu masakan itu ada keberkatan. Dalam satu masakan itu ada kemuliaan. Dalam satu masakan itu menumbuhkan jiwa. Tetapi dalam satu masakan itu boleh menjadi racun. Racun membunuh, membinasakan hati, membinasakan tubuh, jadi anak keras hati, jadi suami yang berpaling, jadi suami yang keras hati, runtuh institusi keluarga, runtuh masyarakat, boleh jadi hanya pada satu masakan. Bagaimana? Permulaan ambil tadi saya kata, pilih-pilih rasa nak buat benda baik ni, tapi dalam keadaan buka aurat. Biasalah makcik-makcik, kita rasa kita makcik-makcik. Saya jumpa ibu-ibu yang dah berumur sikit. Encik, saya ingat saya pergi masjid, sebuah masjid ni terdedah dia punya tempat ambil wuduk. Jadi encik ni mungkin dalam usia 50-an, 60-an, dia ambil wuduk dalam keadaan dia buka tudung, tangannya pun dia selak untuk ambil wuduk bulan puasa. Jadi ustazah tegur dengan hikmah, ya, mudah-mudahan Allah terima. Saya kata, encik tak boleh ambil wuduk dekat sini, encik tak boleh selak tangan kat sini, angkat kaki kat sini, tak boleh. Encik dah tua, tak ada siapa kenal, tak ada siapa tahu ini. Encik dah memang tua dah pun, siapa nak encik? Saya kata, bukan sebab tu encik. Encik pun tak kenal siapa pun tak pandang encik. Jadi yakin dia tak buat macam tu sebab tak ada orang nak dia bukan orang muda. Tapi saya kata, bukan sebab tu encik, tapi sebab perintah Allah. Oh subhanallah, dia terkejut sekejap. Betul-betul dia terkejut. Sebab perintah Allah ke atas encik kena jaga aurat, masih lagi kena jaga aurat. Oh yelah, betul lah, encik terlupa sangat-sangat. Sedangkan tu bulan puasa. Dalam bulan puasa pun kita terlalai, dalam nak buka puasa pun kita terlalai juga, kan? Sebab kita tak faham betul-betul ilmu ini. Jadi encik kata, ya Allah, betul-betul lah encik tersilap. Ya Allah, encik takkan buat macam ni dah lagi. Terima kasih banyak-banyak lah. Tegur encik. Tak tegur encik pun tak tahu, encik pun tak terfikir. Jadi kita nak tegur pun kena ada hikmah. Nak buat benda baik, nak solat, nak jadi ibu yang sempurna doanya, nak jadi ibu yang bila dia angkat tangan tak ada hijab, tapi rupa-rupanya tersilap langkah, buat dalam keadaan berdosa dah awal-awal tadi, tak ambil wuduk dah dosa, maka seterusnya proses itu tidak akan berkat. Solatnya mungkin tidak diterima, solatnya tidak berkat, doanya tidak mustajab, anaknya tidak menjadi. Susah, saya dah doa banyak kali tak jadi-jadi juga, tak dapat-dapat juga. Kat mana salah? Saya tak tinggal solat tahajud, saya solat duha, saya bercakap baik, saya jaga semua benda, tapi rupa-rupanya ada hal-hal kecil yang kita pandang remeh. Macam tadi yang saya sebutkan masak. Jadi selepas ni ibu-ibu sucikan diri, seperti mana ambil ibrah kisah Sayyidatina Aminah tadi, menyucikan diri, wanita yang suci, wanita yang bertaubat, minta ampun selalu dengan Allah, jaga aurat dalam hal-hal nak pilih makan, dan masak itu jangan dalam keadaan merumut. Tak nak buat, jangan buat. Tak nak buat ustaz, jangan buat. Tapi kalau nak buat, kena buat ikhlas. Subhanallah. Kalau tak nak buat, kena bincang dengan suami. Cakap, bang, hari ni saya memang tak larat masak, tapi minta maaf saya cakap. Kadang-kadang ada suami kena ambil ibrah sama-sama, tuan-tuan. Jadikan Nabi SAW itu sebagai idola kita. Kadang-kadang ada suami yang sama kerja dengan isteri, tapi balik rumah penat sangat-sangat dua-dua orang. Pergi kerja pagi, gelap-gelap dah keluar, balik petang, dah dekat maghrib, kadang malam. Suami boleh duduk depan TV, ambil remote, buka macam tu. Isteri, pergi ambil air je kat abang, bancuh ni kopi om. Suami dah pegang handphone dah. Anak datang, ada anak kecil, baby, kilik pula baby. Ada anak lain datang lagi, baru ambil daripada taska. So saya minta maaf, perbuatan ini sangat-sangat zalim. Nampak kecil, dan nampak kita menggunakan apa? Isteri kena taat kepada suami, wajib taat kepada suami. Tapi kita tidak boleh menzalimi. Ada satu lagi hadis Nabi, tak boleh zalim pada diri, tak boleh zalim pada orang lain. Isteri itu pun penat, subhanallah. Kalau tuan-tuan dan isteri yang tumbuh bahagia dalam rumah tangga, tuan-tuan ambil bagaimana akhlak Nabi. Tak dapat banyak, kita ambil sikit-sikit. Apa akhlak Nabi? Nabi orang yang paling banyak senyum. Banyak senyum. Padahal
Nabi orang yang paling banyak menangis, tuan-tuan. Paling banyak menangis untuk umat, untuk agama. Tapi Nabi orang yang paling banyak senyum. Kita kadang-kadang muka keras dekat rumah. Isteri pun sama juga, bukan suami je. Suami baru nak mengusik, isteri tak nak layan dah. Ada jenis gitu. Jadi maniskan wajah tu satu perkara kecil, tapi kalau kita buat kerana Allah, dia datangkan khair yang banyak dan rahmat Allah. Ya Allah, Nabi suka senyum. Aku ni jenis kelak muka. Tak apa, hari ni cuba senyumlah. Tarik je muka, tarik je. Hari ni cuba senyumlah kerana Allah. Tuan-tuan, berubah banyak benda dalam rumah. Berubah banyak benda dalam rumah. Asbab sifat kecil ini saja. Nabi di luar rumah dikatakan satu orang yang sangat baik, tuan-tuan. Sangat baik dalam rumah. Rupanya dalam rumah Nabi lebih-lebih baik lagi. Kita minta maaf hari ni kan, kalau dalam rumah dekat luar rumah pijak semut tak mati. Dalam rumah dia lah hero. Jangan, tuan-tuan, jangan. Allah Maha melihat. Ibu-ibu pun sama. Jangan. Dekat luar lembut sangat, baik sangat. Dekat rumah teking suami itu, subhanallah, lebih pada teking anak. Menjerit dekat anak, jiran sebelah pun dengar. Menjerit dekat suami pun jiran sebelah dengar. Akhlak tu mungkin kita bawa sebab banyak tekanan dalam hidup, tapi pelan-pelan kita buang. Tak cantik benda ni, buang. Dan tak mendatangkan pahala, buang. Dia tak menumbuhkan cinta, buang. Saya tak tahu nak uruskan marah bagaimana. Saya geram saya sangat dekat suami. Malas, suami curang, suami buat gini, suami buat gini. Banyak saya dapat komplain begini. Memang betul. Ada yang jenis suami yang tidak menjaga hak-hak isteri. Ini Nabi sangat-sangat marah dan memberi amaran keras. Ada yang jenis memang Allah dah kurniakan isteri yang baik, tapi dia tidak tahu menghargai. Dia jadikan isteri itu kadang-kadang selepas perkahwinan itu tidak sepertinya. Isteri seolah-olah membantu rumah. Kat mana baju abang, kat mana seluar abang, kat mana ni, kat mana ini. Isteri tak jumpa kena marah. Isteri, saya ada kes yang saya banyak sangat kes yang saya dapat. Antaranya isteri ni suka bangun tahajud, tapi suami ni kata apa? Awak penat je bangun tahajud. Penat je, saya tak redha awak. Suka-suka hati nak gunakan tak redha tu. Allahu Akbar, takut tuan-tuan. Jangan susahkan isteri tuan-tuan. Dari segi bak makan ke pakai ke apa semua, jangan susah, sikit-sikit. Okey, Allah akan senangkan tuan-tuan. Banyak gembirakan isteri tuan-tuan, Allah akan gembirakan tuan-tuan. Puan-puan, banyak sabar pada suami, Allah gembirakan puan-puan. Banyak maafkan suami dengan lapang dada, redha, banyak angkat tangan doa untuk suami, Allah mudah bagi jalan keluar untuk puan-puan. Takkan susah hidup puan-puan. Dan antara tipsnya adalah bila kita doa suami ni, depan-depan dia kita angkat tangan. Depan-depan dia kita angkat tangan. Ya Allah, banyaknya suami aku korban, ya Allah, muliakan dia dunia akhirat, ya Allah, muliakan dia, ya Allah. Tak pernah buat. Tak pernah buat. Subhanallah, dia satu yang luar biasa dalam rumah tangga. Walaupun usia perkahwinan tu dah lama, dah bertahun-tahun. Dan Ustaz sikit lagi Ustaz. Dan bila, kalau saya ceritakan tentang akhlak Nabi, pasti akhlak ini datang daripada ibu yang mengandungkan tu, yang ada momen indah 6 tahun tadi. Mesti dia tak akan lari daripada akhlak ibu tadi. Takkan Nabi dapat akhlak begitu kalau bukan sebab ibu. Satu. Dan tidak menafikan juga akhlak orang-orang lain yang menjaga. Datuk Nabi yang mulia menjaga Nabi, subhanallah. Sebab tu satu keluarga ke Nabi peranan. Makciknya baik, atuknya baik, bapa saudaranya baik. Allahu Akbar. Dia akan menjadi pelengkap walaupun anak itu anak yatim. Orang kata bapa tak ada, tu lah perangai gitu, buat nakal, bapa meninggal lawan. Tidak tuan-tuan. Kalau pakciknya akhlak baik, mak saudaranya akhlak baik, sepupu sepapannya akhlak baik, yang tidak berebut-rebut harta waktu bapa meninggal, memang fokus untuk didik jiwa ini, dia akan jadi anak yatim yang hidup seperti Nabi SAW. Jadi semua masyarakat kena ambil peranan daripada Ibrah ni, kisah ini, jadi ibu mulia, jadi ayah mulia. Tak ada manusia sempurna, tapi kita nak jadi insan yang kamil, yang sempurna, yang terbaik. Maka sentiasa minta ampun dengan Allah dan jangan berhenti minta doa untuk anak. So, saya ingat
Jangan risau ibu-ibu, kata guru Ustazah, jangan risau. Satu ibu hanya perlu risau dan satu ayah hanya perlu risau keadaan anaknya bila ibu dan ayah itu mula berhenti mendoakan anak. Waktu itu kena risau. Tapi selagi tuan-tuan angkat tangan, tadah tangan, doakan anak tuan-tuan, sejahat mana pun dia akan kembali dengan rahmat Allah pada jalan yang betul, insya-Allah. Allah Alam. Itulah dia pentingnya ibu-ibu sekalian, yang mana jaga mulut, jagalah mulut, jagalah hati. Ini kita jagalah mulut, jangan keluar yang tak baik. Jadi sebagaimana Ustazah beritahu kepada kita tadi bahawa dalam suasana pada hari ini, saya kita percaya ibu pada hari ini cabarannya begitu hebat. Dan sebab itulah kita nak beri kupasan pada hari ini berkaitan dengan ibu baginda, yang mana bagaimana dilahirkan, bagaimana baginda lahirnya daripada ibu yang tanpa ayah, tiada ayah tetapi boleh melahirkan insan yang hebat sehingga akan terkenal di seantero dunia, yang dikatakan rahmat sekalian alam. Jadi kalau kita tengok hari ini, ibulah sebagai cleaner dalam musim PDPR ni, ibulah sebagai guru, ibulah sebagai chef, ibulah apa lagi, cleaner, chef, tukang masak, semualah ibu dalam suasana pada ini. Jadi sekiranya seorang ibu yang hebat dan seorang ibu yang sentiasa bertaubat kepada Allah dan ibu yang sentiasa menadah tangan bermohon kepada Allah, yakin, percayalah anak kalian akan menjadi anak yang hebat, sebagaimana yang ternyatakan oleh Ustaz ni tadi bahawa kita nak manhaj Rabbani itu. Bagaimana kita nak membina dalam skop yang keluarga yang hebat dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akan lahirnya anak yang berkualiti, akan lahirnya masyarakat yang berkualiti, akan lahirnya kepimpinan yang berintegriti, dan insya-Allah tak akan ada lagi sifat yang keji, tak ada lagi sifat hasad dengki, tak ada lagi perasaan iri hati, dan insya-Allah yakin dan percaya akan menjadi masyarakat yang terpuji, dan insya-Allah akan membawa nama Islam yang kita, bagaimana yang dikatakan oleh Ustaz ni tadi bahawa laukana bainana lil habib alaihissalam. Jadi bagaimana kita hari ini Ustaz, bagaimana Ustazah dah catatkan tadi dari skop seorang ibu, dari skop seorang isteri, bagaimana pengorbanannya sebagai nak mencontohi ibu baginda jurusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat juga yang mana pesanan asatizah buat ummah pada hari ini yang dibawakan oleh surau An-Najah dan surau Putrajaya pada hari ini. Kita telah lihat masyarakat kita pada hari ini, yang mana kata lihat ialah kalau kita lihat ada, kita dengar banyak kisah-kisah para sahabat yang mana mereka mencintai baginda, bukan hanya sekadar mereka mengorbankan tenaga. Ada sahabat tinggal keluarganya, ada sahabat berhijrah tetapi keluarganya, anaknya ditinggal 1 tahun tak jumpa tuan-tuan. Kita pernah dengar kisah ini. 1 tahun mengoyak kawan-kawan, berkeluar ke padang pasir setiap hari 1 tahun, bayangkan. Tetapi kerana cintanya kepada baginda, mereka berhijrah. Kerana cintanya kepada baginda, kita lihat para sahabat juga. Di antara kalau saya lihat dalam kisah, kalau tengok nak baca buku Sofiur Rahman Mubarakfuri itu, satu muka lena dah, confirm meninggal, tak sempat nak habis. Jadi hari ini insya-Allah asatizah kita hari ini akan memberi kupasan. Saya tengok satu sahabat yang begitu miskin, Abdullah Al-Himar, yang mana nama Al-Himar tu kita dengar bodoh ke apa, sedangkan Al-Himar tu diberi gelaran kerana dia orang kerja kuat. Dia miskin, tapi pada satu ketika dia melalui satu kedai, dia melihat ridak yang begitu cantik, dia teringin dan nak hadiahkan kepada baginda. Kalau ridak ini berada pada baginda, alangkah cantiknya, teringin nak hadiahkan. Dia membawa, dia berbincang dengan pemilik kedai tadi, membawa pergi berjumpa dengan Rasulullah, dan dia pun dalam pendek cerita, dia pun menghadiahkan, nak hadiahkan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku nak hadiahkan kepada engkau, sekiranya ridak ini berada di situ, alangkah cantiknya aku lihat. Waktu bagaimana Rasulullah senyum, bila mana orang nak bagi hadiah, senyumlah. Tapi Abdullah Imani dia suka boleh berlawak dengan Rasulullah. Rasulullah bila mana tengok dia pun, Rasulullah dia boleh senyum. Apa? Dengan gelagat sahabat ni pelbagai kalau terlihat. Tapi jarang kita dengar kisah ini, yang mana sehingga kan bila mana dah dipendekkan cerita, dia bagi hadiah, dia pun cakap selamba, cakap Rasulullah, ya Rasulullah, ridak ini belum dibayar lagi, aku tak mampu nak bayar, sedangkan dia nak bagi hadiah. Tapi Rasulullah senyum. Kerana apa? Rasulullah memahami sahabatnya, cintanya kepada baginda, sehingga mereka sanggup membawa. Bagaimana kita pada hari ini, kita lihat masyarakat kita pada hari ini menghina Ustaz, menghina sunnah Rasulullah. Kalau lihat pada hari ini dia bergaduh berkaitan para asatizah pun bergaduh, yang muda-muda ni lagi huru-hara dan sebagainya berkaitan dengan sunnah dan sebagainya. Jadi kita nak lihat
Bagaimana sebagai dalam masyarakat pada hari ini, yang mana supaya Ustaz ceritalah, tampilkan para sahabat-sahabat yang lain. Mungkin kita pernah dengar berbagai banyak kisah-kisah seorang sahabat bagaimana mereka mengorbankan tenaga, harta dan sebagainya demi perjuangan yang dikatakan Rasulullah dengan mengenangmu kami susuri lambaran sirahmu, pahit getir perjuanganmu membawa cahaya kebenaran. Tereng tereng tereng. Nak tahu? Dapatkan yang original. Ustaz boleh cerita sikit sirah kita, nak kaji supaya yang suami-suami yang ada pada hari ini mereka balik lepas ni semangat nak tolong isteri aku, semangat aku nak didik manhaj Rabbani supaya anak aku ni anak yang berkualiti, supaya anak aku ni anak yang berintegriti, supaya anak aku ni ada akhlak yang terpuji. Silakan Ustaz. Kita barulah mengarah videonya. Nasi putih tak ada suruh. Saya kata awak tadi dia bukan moderator, dia penceramah. Salah tu. Moderatornya ambo. Tak ada. Lagu macam-macam lagu. Lagu Elikek pun ada. Andainya aku pergi dulu, kiranya aku pergi dulu, ku nantimu di pintu syurga. No Muslim nak masuk syurga juga. Ni orang Muslim tak nak masuk syurga. Bodoh lah. Begah. Gemulah armuda kalau masuk syurga. Kita nak kata no. Allahu Akbar. Baik. Kita tengok para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hasil tarbiyah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana apa jua keadaan, ada sahaja para sahabat dia akan nak lindung Nabi. Allah Subhanahu wa taala sudah pastilah sebagai penjaga, sebagai hafiz menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi hasil tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat sanggup menggadaikan nyawa dia kerana Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kita kalau nak dia boleh taklah gadai nyawa. Kalau boleh, bila dia tengok tok guru dia tu, dia rasa tenang, dia rasa nak berkhidmat. Dia rasa nak khidmat. Sebab alim ulama ini ialah waris kepada Nabi. Waris. Bila waris, dia boleh terima pusaka ikut logik dia. Maka risalah yang Nabi bawa dibawa oleh alim ulama. Kita nak sembahyang alim ulama, kita tak pernah hidup dengan Nabi. Kita tak pernah tengok Nabi sembahyang. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu lafaz yang Nabi suruh, sembahyanglah kamu sebagaimana tengok aku sembahyang. Tapi kita nak sembahyang ikut Nabi, ikut siapa? Kita ikut alim ulama. Kita ikut alim ulama. Mana kalau kita betul-betul menghayati alim ulama yang betul-betul, bukan ulama usul, bukan ulama yang jahat, yang menjualkan agama kerana harta yang sedikit, menjual agama mencari nak dan dalil kerana ingin mengikut kata-kata pemerintah yang zalim, maka ini ulama usul. Min indihim takhrujul fitnah. Kerana mereka je lahirnya fitnah di akhir zaman. Kerana ulama usul, ulama yang jahat, ulama yang mempersedakan, membiarkan orang menghina Islam. Tak apa, kita kena sabar. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Itu bukannya lembut. Jangan kita kata berdakwahlah kamu ke jalan Allah dengan hikmah, ya. Wal mau'izatil sabili bil hikmah. Hikmah itu bukannya jangan kita tak boleh dong, jangan macam tu. Oh, bukan. Hikmah meletakkan sesuatu kena pada keadaannya. Itu orang hikmah. Orang yang cerdik, dia meletakkan sesuatu kena pada tempatnya. Itu cerdik. Skru dengan nak dia, kita pusing kena pada line dia, dia match. Itu hikmah. Tapi kalau membubur, mempulang, jadi loose, itu bodoh. Berdakwah kena pada wakil, kena pada keadaan dia. Wakil dia macam mana? Kalau perlu kekerasan, keras. Kalau lembut-lembut, ini kalau kita panggil, surah panggil, ia lembut. Dia mau kata apa lah Ustaz, lembut sangat Ustaz dia mari. Jom kita sembahyang jemaah ramai-ramai. Pahalanya 27 kali ganda tau. Kalau Ustaz abang nak panggil hak lembut, mari pula kita panggil Ustaz Khairi. Apa? Weh, mari kita sembahyang. Kenapa kamu tak sembahyang jemaah? Nak lepas tahu apa? Contoh. Kejut tak
Khairi batu dia. Oh, kenapa AJK panggil yang garang sangat? Kita panggil hak tengah-tengah. Macam Ustaz Dan tengah-tengah lah. Khairul umur awsatuha. Dia tanya tak mengamuk apa, tanya dia mengamuk dia kejar ikan ni. Dia nak marah dia kejar ikan. Tak boleh kira. Jadi maksudnya situ ialah tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perang ada. Dalam peperangan Nabi terpaksa berperang. Kerana itu hikmah dia. Dengan cara perang boleh terima. Kita kejut anak kita ada jenis semaya subuh muda. Bang subuh. Bang subuh. Dia bangun. Ada payah, bang subuh. Payah sikit. Ada payah, ambil air panas bang atas muka. Payah sangat anak semaya subuh. Contoh dia. Mana dia? Itulah cara hikmah wal mau'izatul hasanah. Hasil kaedah itulah lahirnya para sahabat yang sanggup mati. Para sahabat lindung Nabi. Sanggup mati. Kalau kita tengok dalam peristiwa perang Uhud sebagai contoh. Bila mana Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat. Bila mana dalam itulah dua benda besar situ. Dalam perang Uhud ni, perang Badar, perang pertama dalam Islam. Islam menang 313 melawan 1000 orang. Tapi perang Uhud, perang kedua ni Islam tewas. Tewas bukan kalah dari segi tewas peperangan. Kerana peringkat pertama Islam telah menang. Ketika itu dipimpin oleh Khalid Al-Walid. Khalid pemimpin sebelum dia masuk Islam. Mari lawan di atas Jabal Rahmah. Siapa yang pergi ke banjaran Uhud, di perkuburan Uhud, kemudian tempat pemanah, anak bukit kecil. Saya kalau saya pergi, saya akan bawa ke atas anak bukit kecil tu. Kita akan tengok daripada belah kanan banjaran tu Khalid datang. Pemanah tembok tang kalah lagi. Maka yang tinggal ada yang kuda, ada yang ghanimah, harta rampasan dan sebagainya. Maka pemuda-pemuda Islam itu turun. Rasulullah kata jangan turun lagi, jangan turun. Sebab apa? Nak rebut harta rampasan perang, nak ambil harta. Kerana dengan harta halal, harta ghanimah halal, semua halal. Tinggal ketika itu hanya 11 orang sahaja, termasuk Nabi SAW. Dan dalam itu ada Talha ni dia datang dengan Nabi. Yang lain itu ialah orang-orang Ansar daripada penduduk Madinah asal. Jadi siapakah yang akan mempertahankan Islam di sini? Talha kata, "Ana ya Rasulullah. Aku akan pertahankan kamu dan Islam." Rasulullah kata, la. Ansar naik dulu. Naik seorang Ansar, syahid. Siapa yang akan membantumu Islam ini? Ana ya Rasulullah. Sehingga habis semua Ansar syahid, barulah okey, sekarang giliran kau ya Talha. Perang. Berperang lawan semua sekali. Nabi tak tahu Jabal Rahmah. Nabi seorang tinggal. Maka dia mempertahankan sehingga ketitisan darah yang terakhir, sehingga badannya terbelah dua Talha, sehingga putus tangan dia. Kerana nak mempertahankan Nabi SAW, sehingga datangnya Abu Bakar dengan beberapa sahabat yang lain untuk mempertahankan Nabi SAW. Ketika itu orang kafir Quraisy dah lari balik. Tetapi bila tengok ramai pemuda Islam dah turun, maka dia naik ke belakang Khalid Al-Walid menggunakan manjani, menggunakan bagai-bagai lagi, sehingga tertewasnya ketika itu. Dia dah lari dah, tinggal berapa kerak sahaja dalam peristiwa sahabat Talha bin Ubaidillah, dia sanggup mati. Kenapa dia sanggup mati? Walau tak ada apa bagi dia sanggup mati. Walau Islam baru dia kenal Islam baru. Kenapa dia sanggup mati? Kerana dia rasa dia sayang kepada Nabi SAW. Akhirnya Nabi kata, siapa yang syahid kana ma'i fil jannati. Siapa yang syahid di Uhud ini akan bersamaku dalam syurga nanti. Sebab itu Talha sanggup angkat tangan. Dalam peristiwa Mu'tah pun sama juga, para sahabat 3 orang. Anak angkat Nabi sendiri. Siapa dia? Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW. Dia kata hidup ataupun matinya Islam di Mu'tah ini kerana 3 sahabat tadi. Zaid, kemudian Ja'far bin Abi Talib, dan juga Abdullah bin Rawahah. 3 sahabat perang. Akhir sekali Zaid jatuh, putus tangan, pegang bendera Islam, panji-panji Islam menggunakan mulut, pancung lagi, gugur syahid, diambil oleh Ja'far. Nabi dah sebut
Di Madinah Nabi dah sebut dah. Ketika itu Nabi bukan suruh perang pun dengan Timur Mutah tak. Nabi suruh pergi tengok sebab ada orang yang mengkhianati Islam pada ketika itu. Tetapi Rom telah menyerang orang Islam dengan 100,000 orang. Maka gugurnya Zaid bin Harisah, diambil panji-panji Islam itu oleh Ja'far bin Abi Thalib. Perang lagi, kudung tangan, penggal kepala, diambil pula oleh Abdullah bin Rawahah, dan ketiga-tiga itu gugur syahid. Nabi SAW menyatakan ketiga-tiga kana ma'i fil jannah, semua sekali tiga itu syahid akan bersamaku dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia sanggup untuk bersama dengan Nabi sehingga ketitisan darah yang terakhir? Maka kalau ada orang hina Nabi, kita boleh tengok sahaja, maknanya kita masih lagi bohong. Man idda'a hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendakwa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi dia terus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa kadzab. Imam Ghazali kata siapa yang mendakwa dia kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi dia tidak melakukan sunnah Nabi, pembohong yang besar. Bohong, tipu ya. Saya sayang Nabi, lain Nabi, Rasulullah, Prophet Muhammad lain. Bohong saja. Sallallahu alaihi selawat, penuh mulut selawat. Tetapi kenapa selepas selawat kita tinggal sunnah Nabi? Sebab tak rasa di hati. Sebab tak rasa. Hati kita masih lagi ada campur aduk. Kalau cat dinding ini dia gelupah dah, dia kotor dah, kita ambil cat baru kita tampar di luar dia tidak akan tahan lama. Nampak cantik mungkin 2-3 minggu, kemudian dia akan luntur balik sebab dalam itu tidak dibersihkan, tidak dibuang kotoran kulak-kulak yang ada. Bersihkan kulak semua yang ada, gunakan andukuk baru cat baru, dia akan tahan lama. Ini atas karat kita spray cat, mana boleh, kena buang dulu. Hati kita yang keladak, kotor dengan najis-najis dosa dan sebagainya, kerana setiap dosa yang kita buat nuqtatus sauda, dia akan membintikkan bintik-bintik hitam, maka bertambah sehingga dia akan menutup pintu-pintu hati. Kerana hati kita ada pintu, ada lubang. Ya muqallibal qulub, berbalik-balik hati kita. Sebab itu kita kena kerap dan banyak berada dalam majlis ilmu, dalam taman syurga, supaya hati kita itu sentiasa bersih. Orang kata jiluh, mana kita asal misal tu berkilat, mana kita sentiasa buang karat dia. Kalau kita biar tunggu tahun depan pula Ustaz Dan nak sembelih lembu raya korban, berkarat Ustaz Dan, berkarat, kena cuci 9 masa. Pisau yang sentiasa kita guna dia akan berkilat dan tajam, berbanding pisau yang kita simpan telah berkarat lama, kita terus nak sembelih tak akan jadi. Maka begitu juga para sahabat, dia buang penyakit-penyakit hati dia, diisi dengan tarbiyah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kerana itu dia sanggup mati kerana Islam. Dia sanggup mati. Sebab apa? Sebab dia rasa inilah penyelamat dia yang paling besar, yang akan bawa rahmah tadi. Yang akan rahmah. Ini kita nak masyarakat kita dididik dengan didikan Rabbani. Ini kalau kita didik dengan liberalismenya, sekularismenya, dengan pelbagai, kita di sini buat majlis ilmu, menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam waktu yang sama ada masyarakat kita yang sedang melakukan maksiat kepada Allah. Bagaimana pandemik nak hilang? Satu kumpulan buat baik, satu kumpulan buat jahat. Kita makan ubat sebab penyakit lelah, penyakit darah tinggi. Waktu yang sama kamu makan ikan masin banyak. Makan ubat kecil manis, kejap lagi bahan teh tarik 2 gelas setengah. Mana nak sembuh? Tak jadi. Sebab itu khutbah jemaah, ittaqullah, takwa kepada Allah. Buat yang Allah perintah, tinggal yang Allah larang. Dia kombinasi bersama, dua tak boleh tinggal. Allah suruh kita buat, Allah larang kita tinggal, barulah dia jadi takwa, barulah masuk syurga. Kita sakit, makan ubat, tak ada pantang, tak sembuh. Kena makan ubat dan berpantang. Maka begitu juga hati kita untuk jadi kasih kepada Nabi SAW sebenar-benar kasih. Bersihkan hati kita betul-betul, kemudian isikan, bajakan hati kita betul-betul, rohani kita. Bergunanya jasad kita yang ada kerana ada roh, bergunanya sembahyang kerana ada khusyuk, bergunanya sedekah kerana ada ikhlas. Kalau tidak, tak ada guna. Tapi kena buat.
Maka daripada kita buat saja-saja, baik kita niatkan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di rumah Allah ni bukan sebab nak kenal ustaz ni, bukan nak kenal ustaz Dan, bukan nak kenal ustazah Laila, bukan. Tapi kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia, faman yuridillah an yashrah sadra faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqa ka'annama yas'adu fis sama. Allah sebut dalam surah Al-An'am, siapa tanda orang yang Allah nak beri dia hidayah, Allah lapangkan dia untuk Islam. Siapa yang Allah nak sesatkan dia, maka dia sesak nafas seperti naik ke langit. Duduk dalam majlis ilmu lama sikit je. Lama sikit tak lama pun dalam pukul 10.30 baru kita berhenti. Keluh kesah. Bila lah nak berhenti ni Allah. Nasib baik ada sepotong bunga sakura depan. Bolehlah tengok-tengok dah. Walaupun dah malu sikit-sikit biarlah. Boleh. Maksudnya apa? Siapa yang Allah nak dia jadi baik ke, nak fakih ke, dia lapang dada untuk Islam. Mudah terima Islam. Tapi kalau payah nak terima Islam, kona kau tu. Dulu kata sebab tak boleh duduk dekat-dekat sebab Arab Saudi duduk jauh-jauh semaya kita ikut Saudi. Sekarang Saudi dekat, kenapa tak duduk dekat? Cuba jawab, An-Najah. Bukan kerja An-Najah. Mana kita jangan jadikan alasan. Salah tu. Kita jangan berkiblatkan di sana Mekah dan Madinah, tak betul. Mekah Madinah tak kaca kuno, kita pun tak kaca kuno. Tak boleh. Kita berpegang mesti firm dengan mazhab kita. Syafi'i. Firm pegangan kita. Jadi kenapa kamu bersembahyang jarak? Bukan sebab Saudi jarak. Sebabnya ada penularan, aku kena sekat penularan. Terpaksa jarak, terpaksa pakai mask. Walaupun Nabi larang. Itu kita nak. Bukan kita kata Saudi. Ini buat alasan Saudi. Tengok Saudi Ustaz, tengok Saudi lumayan jauh, takkan kita semuanya dekat. Saudi pun jauh. Sekarang Saudi dah dekat, kenapa tak dekat? Sebab kita peralaskan mereka. Tak betul. Saya nak bagi tahunya, apa yang kita buat thubutum bidalil, mesti ada dalil, barulah kita betul. Maka dalil ini siapa yang bawa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala yang dibawa oleh Nabi. Kalau dia tak bawa, Allahu akbar tuan-tuan. Mungkin pada ketika ni, mungkin kita duduk ni Genting, mungkin kita duduk di mana lagi? Mungkin beda. Masalah sedang macam dia karaoke lah. Mungkin minta mungkin. Tapi siapa yang mengeluarkan kita dengan zulmat ila nur? Muhammad bin Abdullah Rasulullah. Kalau tak ada dia, habis. Tak ada, kita tak akan ada. Oleh kerana itulah, biar kita rasa sayang sungguh. Orang buat hina, cerca Nabi, cela Nabi, biar aku jadi galang ganti dia. Kena macam tu, biar rasa ni enggak apalah. Alah, kita kena seperti berdakwah, seperti tarik rambut dalam tepung. Tepung tak berterabut, rambut tak putus. Ada benda main dalam tepung ni bukan masalah tepung. Ini masalah lori badak. Lu main awak tepung macam tarik tepung rambut dalam tepung tak. Siapa dia nak makan rambut dalam tepung? Peribahasa tak betul. Ustaz dah makan tak rambut dalam tepung? Tak makan dah muka belaya gitu. Kena pula ada butu, pula ada buah. Contoh dia. Jadi kita nak dia kita full betul dengan pegangan yang diajar. Kalau kita ahli sunnah. Kalau kita Asy'ariyah dalam mazhab apa ni Usuluddin, Asy'ariyah wal Maturidi, pegang betul. Ini orang kata anak apa ni ayah Rasulullah bukan ahli syurga. Ya juga sebab dia kafir dia. Mak Nabi. Kita kata ini pegangan ahli sunnah ke? Ibu dan ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah wa Aminah ahli syurga. Itu pegangan ahli sunnah Asy'ariyah Maturidiyah. Sebab zaman itu ialah zaman fitrah. Di antara satu nabi kepada satu nabi, zaman yang tidak ada kenabian. Siapa yang hidup pada zaman itu, maka dia adalah ahli syurga. Begitu juga zaman sekarang, anak-anak non-muslim yang lahir kecil, yang belum ada sempurna akalnya, dia ahli syurga. Jangan kita hina matinya pokok nanti kafir tu. Menjak orang neraka. Ayah dia mungkin neraka, tapi anak dia syurga. Cumanya dia syurga tu dia main.
Dia jadi budak-budak, anak-anakan dalam syurga. Kita suka kan kalau kita tengok budak-budak main glosor, budak-budak joget-jakit. Ini tengok budak umur 40, bawa ustaz Dan main joget-jakit, main glosor. Tok Imam, Muhammad duk main glosor situ. Tunggu antara maghrib isyak duk main glosor. Kita tengok, oh nak apa buat tu nak tu. Sebab tu dalam syurga dia ada anak-anakan. Jadi anak-anakan dalam syurga itu ya anak non-muslim. Jadi ayah bonda dan betul ayah bonda Nabi Abdullah dan Aminah adalah ahli syurga kerana dia ialah ahli fitrah yang tidak ada pegangan agama di antara dua Nabi. Jangan kita pegang pandangan Mu'tazilah, pandangan Syiah dan juga golongan-golongan tertentu yang menyatakan ayah bonda Nabi golongan-golongan yang kafir masuk neraka. Waliyazubillahi min zalik. Kita buat satu tuduhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wajib kita tentang. Wajib kita lawan walaupun kita jahil. Sebab tu saya kata ilmu Allah kena firm betul-betul. Jangan main ikut no. Kita mesti subutun bil dalil. Kena belajar. Kena belajar, ada guru, ada kitab. Jangan jadi pendengar sahaja no. Dengar sahaja kejap lagi hilang. Kena ada kitab. Bila ada kitab Putrajaya ni Madinatul Ilmi. Ni Putrajaya ni Madinah ilmu. Bandar ilmu. Kalau dia berantai nak belajar apa? Semua sekitar ni ada berapa puluh surau ada. Tinggal lagi malah nak rajin itu saja. Kalau kita betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi tak ada. Biarlah kita mati di rumah Allah ketika mana kita sedang menada kitab, ketika mana kita sedang membuat amal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biar kita mati itu tak apa puas hati. Ini kita mati tempat yang tidak sepatutnya kita mati. Sebab tu ulama kata, jangan kamu berada di suatu tempat yang tidak sepatutnya seorang mukmin itu berada. Sebab kita takut ketika itu kita berjumpa dengan Israel, lalu Israel menyambut nyawa ketika mana berada di tempat yang tidak sepatutnya kita berada. Yang tempat yang patut berada di rumah Allah, mungkin di pejabat, mungkin di rumah dan sebagainya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan apa jua yang datang yang ingin mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengkhianati Islam, wajib ditentang habis-habisan sehingga ketitisan darah yang terakhir. Semak di hati sebab kita inilah kita mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad itu ialah pesuruh Allah. Tiada Tuhan, tiada undang-undang, tiada dustur melainkan perlembagaan Allah yang Maha Hebat. Kena pegang macam tu. Barulah kita jadi orang yang terbaik. Ini dah apalah dia adalah bukan kerja kita orang lain. No. Malaysia ini Maulid Rasul 1443 2021 19 hari bulan 10. Niat di hati, ya Rasulullah dengar sekarang kita berada dalam majlis ini. Sebab ada satu malaikat yang diutuskan oleh Allah untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan menyampaikan kepada ya Rasulullah, orang yang najah sedang memperjuangkan engkau, sedang berselawat kepada engkau. Sampai kepada Nabi. Lalu Nabi tahu bila balik ke mahsyar nanti, mudah-mudahan insya-Allah kita akan mendapat syafaat besar, syafaatul kubra daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kita duduk dalam tangan-tangan syurga dengan hati yang lapang. Yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan ka'annama yas'adu fis sama. Allah dah sebut kalau merasa sempit dengan agama, dada rasa lemah, berarti kamu tidak dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda ukur daripada Allah. Bukan kita yang buat, Allah yang ukurnya. Maka kalau kita berlapang dada untuk Islam, maka itu sebagai tanda kita sedang menuju ke jalan kebaikan. InsyaAllah mudah-mudahan kita akan dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak perkongsian daripada saya. Dah lama tu sebenarnya. Sebab lepas ni saya tak nak Ustaz Dan tanya saya tak kali. Sebab tu saya khulasah siap-siap, pancung siap-siap. Dia bagi penutup kat Ustazah Rabora. Jadi tanya balik ni bukan boleh kira. Jadi mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, pembahasan yang begitu tepat, padat sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Abang Ustaz tadi kepada kita semua bahawa cinta bukan hanya sekadar di bibir, kita kata cinta. C-I-N-T-A-K-I-T-A bukan menyanyi gitu ya. Dia kata menyanyi-menyanyi ini bukan kecintaan, ini bukan hanya sekadar di hati,
Sebagaimana kita dengar ini, kita berselawat, kita buktikan cinta kita kepada Rasulullah melalui apa? Melalui kita bawa akhlak Rasulullah, melalui kita hormat kepada alim ulama. Kalau terlihat anak-anak muda pada hari ini yang berada di media sosial kita pada hari ini, tolong hormat kepada alim ulama kita. Jangan sesekali-kali mencaci maki. Jangan sekali-kali mudah terpengaruh dengan agenda-agenda musuh Islam yang ingin merosakkan muda-mudi kita pada hari ini. Jadi dengan itulah kita bawakan pada hari ini, program kita pada hari ini, jom bersama dengan asatizah. Asatizah berdua ini merupakan warisan Nabi, warisan para alim ulama yang memberi didikan kepada masyarakat manhaj rabbani supaya lahirnya masyarakat yang berkualiti. Dan ustazah, kalau kita lihat pada hari ini, beruntung kita sebenarnya. Kita dianugerahkan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya lihat satu kasidah yang begitu glamour pada satu ketika dulu. Zahara dinur mu'ayyana bi zuhuri Nabi Ahmad ya hana Nabi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Sambung. Ya hana tuan-tuan. Jadi tuan-tuan tak semangat lagi nampaknya. Nah, saya dah semangat dengar ustaz ni tadi. Dengar ustaz cerita, ya Allah aku ni sekadar banyak lagi di bibir sekadar. Kita sebenarnya beruntung ustazahnya. Kalau kita lihat bagaimana sirah-sirah Rasulullah yang bawa ke Rasulullah ini adalah insan yang terbaik. Rasulullah segala-galanya adalah qudwah yang telah dinyatakan tadi. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala pun menceritakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menceritakan kepada kita pada ini banyak setiap tahun kita sambung Maulid Rasul. Sambung pelawak Maulid Rasul, balik sampah buang rata-rata juga. Baru balik rumah ni, lepas balik forum tengok seripat ada, celaka, nata mana untuk seripat tu. Baru kita nak baru dengar pesanan asatizah pada hari ini. Jadi kita nak ini ustazah, ulasan terakhir. Ibu-ibu kita sedang menanti. Apakah kalau terlihat pejuang-pejuang di antaranya dia, kenapa saya tak sebut nama-nama para sahabat tadi berkaitan dengan sahabat yang ada juga sahabat yang ustaz cerita tadi potong tangan dan sebagainya, supaya saya nak bagi apa ni kerja tuan-tuan. Balik buka, jangan lu tengok mangga je. Jangan lu tengok TV je. Tengok buku-buku hamba. Kita nak bagi supaya tuan-tuan balik tengok, oh siapa yang ustaz sebut tadi, yang mana kisahnya berkaitan dengan tinggalkan keluarga 1 tahun berulang-alik ke padang pasir dan sebagainya. Dan kita pernah dengar juga ustazah, ada seorang wanita yang menyertai dalam peperangan Rasulullah, yang mana sehingga Rasulullah tak tahu itu adalah seorang wanita yang bawa pedang tuan-tuan, join bersama dalam peperangan. Kerana apa? Sayangnya kepada baginda. Mungkin ustaz bercerita pada ibu-ibu dan bapa-bapa, dan terus menutup program kita pada hari ini. Jadi silakan ustaz. Baik, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini satu semangat luar biasa. Kalau kita dengar orang lelaki je yang berjuang dalam mana-mana medan perang, tetapi sebenarnya tidak. Pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu orang wanita luar biasa. Saya nak cerita sikit tentang wanita ini, tapi kita hari tak payah nak guna pedang lagi dah. Pedang kita adalah pedang melawan hawa nafsu, kemarahan kita, kemalasan kita, putus asa kita, kekuatan akal kita. Jadi itulah pedang kita yang sebenarnya. Tetapi gambaran kisah ini supaya kita mengambil ibrah, supaya kita sedar bahawa lebih teruk lagi apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tidak perlu lalui. Senang tapi kita banyak komplain. Senang tapi kita banyak komplain. Benda kecil, kalau kita nak jemur baju dekat luar sekalipun puan-puan, dah jemur-jemur, Allahu akbar, hujan pula hari ni. Tadi panas kan, dah hujan pula, Allah. Sebut nama Allah, sebut nama Allah, tetapi dia tidak mengingatkan kepada Allah, tetapi ia merupakan komplain kepada Allah tanpa kita sedar. Boleh jadi dalam satu kawasan bumi kita ada orang yang sangat menginginkan hujan tersebut. Bukan kita je nak panas ni, ada orang yang nak menginginkan hujan. Maka subhanallah, segala sesuatu ciptaan Allah itu baik. Segala sesuatu bagi orang mukmin, kejadiannya yang Allah berikan kepada dia itu, sama ada dia bentuk nikmat atau dia bentuk ujian, musibah, segalanya baik. Ajaib, Nabi kata, bagi orang mukmin ni semua baik. Sebab apa? Bila kita mula bersangka baik kepada Allah, kita melihat bukan pada pemberian tetapi kepada pencipta kita. Subhanallah. Selalu ingat apa saja yang berlaku, ingat kepada Allah.
Dalam sirah Nabi SAW, dalam kisah peperangan Uhud, misal kata tadi Ustaz sebutkan tentang pejuang-pejuang yang mempertahankan Nabi SAW. Antaranya perjuang wanita yang bernama Sayyidatina Safiyah. Siapa ini? Sayyidatina Safiyah binti Abdul Muttalib. Subhanallah, ada kaitan dengan Abdul Muttalib. Siapakahnya? Wanita ini adalah ibu saudara kepada Nabi SAW. Dan hebatnya wanita ini juga setelah kematian suami, dia berkahwin dengan seorang lelaki dan lahirlah anak bernama Zubair Al-Awwam. Masya Allah, kita dengar nama ini dan kita pernah dengar siapakah orang-orang ini. Rupa-rupanya Sayyidatina Safiyah ini selain daripada ibu saudara Nabi, subhanallah, wanita ini juga pahlawan yang sangat hebat luar biasa dalam cara didikannya kepada anak. Bagaimana Zubair itu dididik oleh Sayyidatina Safiyah ini, dalam erti kata mainan anaknya adalah busur-busur panah, senjata-senjata perang. Tak ajar kita, hari ini kita ajak anak main macam-macam toys, beli sehari rosak, sehingga kadang-kadang kita rasa Allah, anak umur macam ni nak suruh doakan kita pun tak lepas lagi. Nak doa, tolong doa ibu ya, nak doa apa, tak reti lagi. Tapi tidak, jiwa yang wanita ini tumbuhkan, iaitu Zubair Al-Awwam ini, anak kepada Sayyidatina Safiyah ini, menjadi ikon pahlawan luar biasa. Kalau nak cerita tentang Sayyidatina Safiyah ini, pada zaman perang Uhud, Safiyah ini ditugaskan untuk ambil air, ya, untuk balut luka, untuk baiki busur-busur panah. Sebab hebat dalam bidang kepahlawanan ni, hebat dalam peperangan, tapi tak terlibat apa-apa, baiki benda-benda simple saja. Tetapi ketika Nabi ketika tu bila dah berkecamuk dah umat Islam, dah tak bersatu dah lagi, dah lari dah pun, ada tinggal sebahagian kecil je. Ketika itu ibu saudara Nabi ini bangkit, bawa pedang, hunus pedang, lari di bawah libasan pedang. Untuk apa? Untuk menyelamatkan Nabi SAW. Luar biasa. Luar biasa, tuan-tuan. Dan hebatnya wanita ini, selain daripada dirinya itu diserahkan untuk agama ini, dia masih sempat mendidik anaknya untuk menjadi pahlawan luar biasa. Zubair Al-Awwam ini antara orang-orang yang muda, pemuda-pemuda yang sama-sama hijrah melalui jalan lautan ke Habsyah ketika itu. Sebab apa? Dah selamatkan akidah. Antara orang muda yang mana pernah, memang teruklah sahabat-sahabat Nabi memang biasa dulu, biasa kena azab, kena siksa, itu biasa. Antaranya adalah siksaan ke atas Zubair Al-Awwam ini adalah diletakkan jerami-jerami kering, dibakar jerami kering itu di atas tubuh Zubair Al-Awwam. Sebab apa? Sebab tak nak sembah Allah, jangan bagi sembah Allah, kembali kepada agama nenek moyang. Sampai begitu sebab nak sembah Allah. Ada dua ikon di sini. Satu, seorang ibu yang bawa pedang dalam peperangan Uhud, tak takut mati, nak selamatkan Nabi SAW. Bukan sekadar sebab kecintaan kepada anak saudara, tetapi kecintaan kepada Rasulullah SAW, yakinnya kepada Allah. Dan kemudian lahirkan pula anak yang jadi pejuang Islam. Zubair Al-Awwam ini antara yang Nabi sebutkan 10 sahabat Nabi yang akan masuk ke dalam syurga. Subhanallah. Ibu yang bagaimana ini, tuan-tuan? Isteri kita, isteri yang bagaimana, tuan-tuan? Yang kena hulus pedang ke? Tidak. Kita suami yang bagaimana, yang telah lahirkan anak seperti Zubair Al-Awwam ke? Ustazah, ibu yang bagaimana? Banyak yang kita kena pelajari, tuan-tuan. Banyak kita pelajari, kena pelajari dan kena bermula hari ini membaiki diri. Kita bukan balik daripada program ini untuk dengar sebuah kisah-kisah sahaja. Oh, hebat. Tidak. Tapi bagaimana kita nak bawa dalam keluarga kita? Kalau balik pada kisah tadi, jadi wanita yang beri manfaat. Jadi wanita yang berani untuk berjuang dalam apa juga risiko, keadaan, kesakitan, keperitan yang melibatkan nyawa, bahkan jika ia melibatkan agama terutamanya. Jadi wanita yang mempertahankan orang yang memperjuangkan agama. Bukan wanita yang menyuruh belakang tabir, macam Ustaz sebutlah, tak apa, biar. Jadi wanita yang hikmah,
yang sopan, yang santun dalam setiap nasihatnya kepada suami. Dalam setiap tegurannya kepada suami. Tengok suami lalai sikit, tengok suami tak boleh nak solat istiqamah dekat masjid. Sekarang masjid surau dah buka. Kita wanita penggerak itulah. Kita lah yang bawa pedang tu, hunus dekat suami tu. Tapi bukan nak suruh bagi mati. Pedang kita dengan kata-kata yang mulia kita, pedang kita dengan pujuk rayu kita, pedang kita dengan doa kita. Awak ni semua lain pergi solat masjid, awak seorang daripada gula sampai suruh tua begini. Pedang juga tajam membunuh tu. Sakit hati dengar. Dia berbeza dengan kita usah-usah urut-urut, bacalah doa sikit, bismillah. Sebelum apa-apa pun bismillah. Tak reti apa, tak tahu nak doa apa dia susah. Bismillah, bismillah itu dalamnya terkandung nama Allah yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Terkandung, dia boleh jadi zikir harian. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dalamnya terkandung keberkatan yang luar biasa. Nak masak bismillah, nak mula cakap dengan anak bismillah, nak mula cakap dengan suami bismillah, nak sesuatu bismillah, tengah melangkah bismillah, tengah lipat baju bismillah, berhajat sesuatu bismillah. Sakit hati Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Tak tahu dah zikir apa nak baca. Ni cerita tak tahu nak zikir apa dah. Terangkum nama Allah di situ. Kita kat dapur, suami duduk depan, handphone lagi, asal dah masuk, memang tak bersedia nak solat pun. Kita tahu suami kita ada, kita pergi solat. Tanggungjawab kita sebenarnya menjadi penggerak. Isteri ni penasihat. Kalau suami jenis lihat-lihat gini, suami yang jenis cepat, alhamdulillah mudah, isteri pun mudah juga. Tapi itulah perjuangan kita. Bukan semua orang dapat suami sama. Kalau gitu semua syurga lah. Kalau tak ada perjuangan tu, nak berjuang apa lagi wahai wanita? Nak berperang tak ada sekarang ni berperang. Kisah perang itu dirangkumkan untuk akhlak kita sekarang. Takkan kita dekat belakang, suami tak pergi lagi, pergi depan, dah bismillah siap-siap dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah bagi mudah dengan kata aku, ya Allah bantu, ya Allah bagi lunak hati suami, ya Allah. Pergi dekat depan, kecil sikit, terberurut je bau. Bang, azan dah bang. Simple, azan dah bang. Dah tahu dah maksud yang kita pergi. Ajak. Bang, sekejap lagi lambat. Awak pergi sekarang. Banyak pahala abang dapat. Benda kecil saja. Tinggal sekejap. Sekejap lagi dia tak gerak, datang balik. Penat memang penat. Tapi penat ni Allah kira. Setiap saat pula tu jenis suami kena ketuk. Tak apalah. Sebab isteri kadang-kadang dapat hidayah lebih daripada suami, dapat taufik lebih daripada suami. Suami tak dapat lagi. Kadang-kadang ada suami yang dapat mendahului isterinya. Banyak suami kadang dia memang berubah, TikTok jadi baik. Dulu tak pernah solat 5 waktu selepas tu, tapi isteri masih lihat. Lalu dia geram, ya Allah, bila nak berubah-ubah ni, taat suami pun tidak, solat pun tak nak, lambat-lambat solat, aurat pun tak nak tutup. Suami mula. Tapi sebenarnya isteri ini perlukan kesantunan daripada suami. Banyak doa khusus tuan-tuan, baca Fatihah khusus untuk isteri ni. Ya Allah, leputkan hati isteri aku, bagi taat dengan kata, bagi mudah taat perintah Allah. Ya Allah, baiki urusan hati kami, baiki urusan lidah kami, baiki urusan hidup kami, baiki urusan akhirat kami, ya Allah. Doa sungguh-sungguh dengan Allah. Baca Fatihah tuan-tuan, kalau hari-hari baca Fatihah dekat isteri, takkan tak dapat manfaat? Kalau Allah Maha mendengar doa tuan-tuan sebagai suami yang soleh pula tu. Bahkan anak, kalau tuan-tuan doa, kadang-kadang lebih power daripada doa seorang ibu tu. Sebab tuan-tuan ada satu doa yang dijamin oleh Allah. Doa apa? Pemimpin yang adil, doanya tidak ada hijab, doanya tidak tertolak. Tuan-tuan pemimpin, bila adil, maksud adil di sini adalah kita tengah bawa kerja, anak datang. Ya, tengoklah ni ya, tengoklah ni. Baik kerja. Tu tak adil tuan-tuan. Tidak sedar. Adil tu adalah, ya Allah, yang datang ni anak kecil, raikan cara kecil. Dia tak kisah masa kita buatlah kerja apa, dia tak kisah. Dia nak tengok dia je. Ketika itu nak sangat-sangat. Jadi kalau kita sentiasa ingat dengan Allah, Allahu Akbar, anak aku datang, tak apa, tinggal sekejap. Ada khair daripada kerja tu, ada mesti ada khair, mesti ada berkat. Tak jauh lagi Allah mudahkan. Tak daripada tak ada ilham, Allah bagi ilham. Kita tak tahu. Tutup sekejap. Pusing badan, bukan pusing mata. Ini akhlak Nabi.
Pusing dengan badan sekali. Pegang. Nabi jenis sentuh anak-anak kecil. Nabi jenis usap kepala dia, semua sunnah. Pegang. Rendahkan badan sama dengan anak. Anak tu rendah, kita rendahkan sikit. Itu cara dia. Jadi kita cakap dengan anak, apa nak tunjuk dekat ayah? Subhanallah, hebat Allah buat anak ayah. Hebat Allah buat anak ayah. Ini komunikasi. Komunikasi. Bukan hebat anak ayah semata-mata. Hebat Allah buat anak ayah. Boleh tak sebut hebat anak ayah? Boleh. Nabi biasa puji sahabat, boleh, tak ada masalah. Tetapi pastikan perlakuannya itu juga dipuji dan balikkan kepada penciptanya. Ini cara nak tanam tauhid pada anak-anak. Subhanallah. Jadi pada kita, Masya Allah, hebat Allah buat anak ayah. Cantik lukisan dia, cantik sangat, Masya Allah. Segala puji bagi Allah. Puji. Doa, ya Allah muliakan anak ini, ya Allah dunia akhirat. Dapat pula doa. Subhanallah. Buat baik pada anak. Anak ini kalau dia mati masuk syurga confirm. Kita kalau mati belum tentu, tuan-tuan. Sebab tu antara amalan ulama selalu ambil tangan anak cium. Dapat tangan anak ni cium. Nak dapat sekali keberkatan pada anak. Kita tangan kita suruh anak-anak cium. Tak cium ni apa je dia gini. Esok mesti besar dah haka gini. Kecil tak ada adab. Tapi tidak, kita terbalik. Kan, subhanallah. Itu satu sudut. Jadi tuan-tuan dah jadi pemimpin yang adil ketika itu. Isteri datang, bang, gula tak ada. Kejap-kejap lagi lah. Kejap-kejap lagi. Dia nak sekarang tu. Kau tak bagi tahu sekarang tu. Apa kerja kita yang ketika itu sangat mendesak? Tak ada. Main handphone, game. Tuan-tuan, tinggal. Adil. Kena adil. Meletakkan sesuatu pada tempat. Penuhi hajat isteri, tuan-tuan. Sebab Allah akan penuhi hajat tuan-tuan. Siapa pegang yakin betul akidah ini, mudah jalan hidup dia, tuan-tuan. Mudah. Tapi siapa yang sia-siakan, anggap dia tu remeh, ala gula. Sebab kita lihat gula. Kita tak lihat kepada itu satu tanggungjawab dan hajat besar dan fadilat di sebaliknya, dan bagaimana Nabi meraihkan isteri wanita ni. Nabi raihkan. Isteri kecewa tak suami jawabnya tu? Kecewa. Isteri memberontak, buat perangai. Dia pun layan alang gadah. Dia pun cakap tak hormat. Itu yang timbal balas kadang-kadang kita dapat. Kadang-kadang tanpa kita sedar atas isu kecil semata-mata, tuan-tuan. Pemimpin adil. Bang, boleh tak cakap? Okey, bagi-bagi berminit boleh? Okey, berminit okey lah. Bagi masa jam main game okey? Janganlah, tuan-tuan. Mana-mana? Okey, abang pergi sekarang. Lagi okey. Nak apa lagi? Tanya. Lagi okey, keperluan. Lagi okey, subhanallah. Itu pemimpin adil. Tuan-tuan doa. Tak ada hijab. Menyenangkan isteri, menyenangkan anak-anak, subhanallah, tak ada hijab. Anak lelaki dah remaja datang dekat tuan-tuan. Tanya khabar ini sunnah. Dia turun tangga, kita dekat bawah tengah makan. Makan tengok, buat tak tahu. Tunggu dia tegur kita. Subhanallah. Kita tegur. Tak apa. Tak menjatuhkan martabat seorang ayah. Bahkan memuliakan lagi di sisi Allah. Di sisi Allah mulia, tuan. Tanya khabar adalah sunnah. Nabi suka tanya khabar. Suka sangat. Bagi salam. Assalamualaikum. Dalam satu rumah. Pelik tak bagi salam? Tak pelik. Itu memang yang Nabi ajarkan. Dapat lagi pahala. Kita doakan pada anak tadi. Seorang ayah doa anak. Takkan anak tu tak jadi baik. Subhanallah. Semudah itu. Allah Maha baik. Allah melihat usaha kita, tuan-tuan. Kita tak ada kuasa nak ubah apa-apa pun. Tapi Allah boleh mengubah asbab usaha kita dengan izin Allah. Usaha je. Perintah Allah, usaha saja. Maka anak menjawab, Waalaikumsalam. Salam, bah. Anak pun kaki gadget juga. Tak layan sangat ayahnya. Tak apa, usaha. Salam, bah. Anak tak tanya ayah makan apa ke apa. Dia masuk dapur tak tahu je kita. Sehat, apa khabar anak ayah hari ni? Panggilan yang baik. Anak ayah sihat hari ni? Anak ayah, panggilan baik. Alo, panggilan baik. Apa lagi? Nabi selalu panggil wahai. Wahai anak ayah, wahai anak ibu. Itu panggilan-panggilan yang baik. Boleh kita melakukan hal-hal panggilan yang baik, yang melunakkan hati, yang melembutkan. Jom makan dengan ayah, ajak, jemput. Itu cara nak rapat. Bukan boleh anak yang tak biasa dipeluk dan remaja tak biasa dipeluk. Tak ada, ayah tak ada masa dengan dia. Dia nak minta duit kat ayah, tak berani minta duit kat mak dulu. Mak tukar menyampai kat ayah. Kalau jadi macam ni, tuan-tuan, tuan-tuan cuba baiki hubungan. Maksudnya anak tu tak boleh pergi terus pada tuan-tuan. Dia sepatutnya anak tu dia kena ada masa dengan ayah, ada masa khusus dengan ibu. Dia tak perlu melalui orang tengah walaupun dia hormat kepada ayah. Ada adab, ada etika dia.
Mungkin ada sesuatu yang menyebabkan dia tak boleh nak pergi terus kepada ayah. Jadi kena baiki, kena cari jalan. Tanya dengan Allah, adakah aku ini pemimpin yang adil? Seperti mana kata Nabi SAW, pemimpin adil itu doanya tidak ada hijab. Dan wanita juga sama. Ustazah nak tutup. Ada lagi Ustazah? Kita dah habis dah? Terus? Ada seminit lagi. Ada seminit lagi, subhanallah. Ustazah nak memberi pesanan kepada ibu-ibu ya. Perempuan jaga solat 5 waktu dengan sempurna. Jaga solat 5 waktu dengan sempurna. Di awal waktu khusyuk. Cuba cari cara untuk khusyuk. Kita kadang Allahu Akbar, tiba-tiba tak ingat dah Assalamualaikum. Habis dah ada rakaat keempat dah pun. Cari jalan untuk dapat kerehatan dalam solat. Baiki solat, Allah baiki hidup kita. Jaga aurat, jaga anak-anak kita, pergaulan mereka, jaga baik-baik. Dan jaga hubungan rumah tangga kita dengan suami. Kita tahu benda yang boleh dengan tak boleh sebenarnya, nak buat dengan tak buat. Dan satu saya nak bagi tips lah. Ibu-ibu dan ayah jangan tinggal ya, surah Al-Baqarah 2 ayat terakhir. Ini amalan rumah tangga, amalan keluarga. Tiap-tiap malam, tiap-tiap pagi, bila masa pun 2 ayat terakhir ini jangan tinggal. Ajarkan pada anak-anak baca. Saya bagi tips pada ibu-ibu. Kalau ibu-ibu selepas-selepas ni, kadang-kadang antara sunnah Nabi SAW, ketika Nabi pergi ke Taif, berjumpa dengan, ketika Nabi di, panjanglah cerita, Nabi di baling batu, berdarah sampai tumit Nabi turun, darah jatuh sampai ke tumit Nabi, macam-macam penyiksaan Nabi dapat ketika itu. Nabi berjumpa dengan satu orang lelaki bernama Adas. Bila Nabi nak berbual dengan Adas ni, dia tengok komunikasi Nabi. Saya suka nak sebut tentang komunikasi Nabi. Ambil kebaikan dan khair di dalam tu kan. Nabi bila nak tanya apa-apa dengan Adas, Nabi kata, Adas, apa khabar? Adas, begini-begini. Adas, begini. Adas, kamu tinggal di mana? Adas. Jadi Nabi ulang nama berulang-ulang kali. Rupa-rupanya menyebut nama berulang kali itu menghidupkan jiwa dan mendatangkan kasih sayang, tuan-tuan. Jadi kalau ibu-ibu nak bercakap dengan para ayah ni, suami nak cakap dengan isteri, kita mesti kata, minum apa bang? Minum apa bang? Kadang bang kat belakang. Nak air? Kata tu. Tok lampu jap. Kita dah hilang dah perkataan panggilan-panggilan tersebut. Maka biasakan memanggil. Abang nak minum apa? Dan ada harapan. Abang. Dia panjang sikit. Kan biasalah kita. Bang nak air apa bang? Tapi kita panjangkan sikit. Abang nak minum air apa bang? Dia lain. Jadi wanita kalau nak bercakap dengan suami ni kena ada harakat dia sikit. Abang, dia beza dengan bang, beza. Dengan intonasi suara pun beza. Jadi kena ada harakat tu panjang sikit. Kena ada panggilan nama yang diulang-ulang. InsyaAllah. Komunikasi ni kita baiki sikit je. Tuan-tuan pun kalau panggil isteri yang dengan tak panggil apa-apa. Nak air apa? Nak minum? Awak tu pun dah tak apa nak sedap Ustaz. Jadi benda simple saja sebenarnya. Tapi mudah-mudahan kalau kita amalkan, ubah sikit, cuba buat malam ni, dia akan jadi luar biasa. Isteri pandang, awak kenapa ni? Sebab tak biasa. Jadi mudah-mudahan ada manfaat, menumbuhkan jiwa kita, menghidupkan jiwa kita. Suami isteri yang bahagia, taat perintah Allah akan lahirkan anak-anak yang luar biasa bahagia. Dan lebih-lebih lagi ada kekuatan dalaman dia untuk taat kepada Allah, insya-Allah. Allahumma salli. Alhamdulillah, syukur kita di atas kupasan Ustazah yang begitu padat, yang mana untuk panduan kita bersama, sebagaimana Ustazah katakan kepada kita tadi, Pak Ni, perbaiki komunikasi kita ya. Panggil abang 6 harakat. Abang. Begitu juga suami, bagi sayang, terbayang. Tak nak macam tu. Sayang, 6 harakat, insya-Allah. Sayang, lagi seronok kan. Jadi itulah indahnya apa yang telah ditinggalkan Rasulullah SAW kepada kita. Kita menyambut Maulid Rasul bukan hanya sekadar kita ingat tahun gajah, tapi kita ambil apakah yang telah dibawa intibati ibrahnya dari sebagai pimpinan, sebagai sebagai ketua keluarga, sebagai pemimpin dalam negara dan sebagainya. Dan insyaAllah telah dikupaskan oleh asatizah kita. Dan insyaAllah kita mohon rakan-rakan kita yang berada di sini, terima kasih kepada geng Surah Putrajaya yang mana mereka ni orang muda yang buat kerja secara sukarela, bagi mana-mana kuliah tanpa ada bayar gaji dan sebagainya, mereka bergerak untuk menghidupkan kuliah-kuliah. Ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW dalam menyebarkan maklumat, dalam menyebarkan ilmu supaya lahirnya masyarakat manhaj Rabbani,
ummah yang berkualiti. Dan terima kasih kepada Surah An-Najah pada fungsi kedua fungsi yang begitu mantap. Mudah-mudahan Surah An-Najah dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kerjasama gabungan yang baik daripada Imam AJK Al Kasar untuk sama-sama kita hidupkan surah ini. Jadi saya bagi pihak pengajar mengucapkan terima kasih kepada Ustaz ni, terima kasih kepada Ustaz Azhar di atas kesediaan bersama dengan kita pada hari ini. Ayo kita kurangkan kontroversi, tingkatkan prestasi, banyakkan ibadah pada ilahi. Mudah-mudahan lahirnya ummah berkualiti, manhaj rabbani, ummah berkualiti pasti ikut Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.